Assalamualaikum. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, yaitu geologi Sulu, analisis Tarsila Kesultanan Sulu. Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Istilah Tarsila berasal dari bahasa Arab. Silsilah yang bermaksud rantai atau tautan. Ini digunakan di selatan Muslim seperti di kawasan lain di dunia, Indonesia dan Melayu, untuk merujuk kepada catatan silsilah tertulis. Salah satu fungsi utama Tarsila adalah untuk mengesan keturunan seseorang atau keluarga kepada kepribadian terkenal pada masa lalu yang merupakan tokoh politik penting atau guru agama. Fakta ini langsung menunjukkan bahawa Tarsila tidak dimaksudkan untuk tetap menjadi dokumen sejarah semata-mata atau kenangan kuno dari perkara-perkara masa lalu. Sebaliknya, mereka berfungsi untuk menguatkan tuntutan individu atau keluarga untuk memegang kuasa politik atau menikmati hak istimewa tertentu, jika tidak sedikit pun prestij di masyarakat masing-masing. Akibatnya, semua sultan dan datuk terkemuka mempunyai tarsila masing-masing. Jelasnya, jika tarsila memenuhi tujuannya, mereka mesti terus diperbaharui. Apabila ditulis pada bahan yang mudah rosak seperti kertas, kandungannya disimpan dengan menyalin pada kertas baru. Oleh itu, usia bahan yang digunakan tidak ada indeks usia atau keaslian akaun. Walau bagaimanapun, umum diterima bahawa penggunaan bahasa Melayu, terutamanya di bahagian tarsila yang lebih awal, merupakan indeks kepada watak kuno. Mereka sekurang-kurangnya untuk bahagian-bahagian dalam bahasa Melayu, penggunaan kriteria ini agak wajar. Sulu terlibat secara aktif dalam perdagangan yang meliputi semenanjung tanah Melayu dan kepulauan Indonesia sejak abad ke-13, jika tidak lebih awal, dan seperti yang diketahui umum, lingua franca para pedagang adalah orang Melayu. Bahasa ini juga digunakan secara meluas di Istana Sulu, sama seperti di Mahkamah Melaka, Brunei dan sebagainya. Pada abad ke-17, dengan kedatangan orang Spanyol ke kepulauan Filipina dan orang Eropah ke bahagian lain di Asia Tenggara, Sulu secara berangsur-angsur menjadi terpencil dari tanah Melayu yang lain. Pada masa itulah penggunaan bahasa Melayu di Mahkamah Sulu mulai merosot. Tradisi menulis atau mempunyai tarsila di kalangan umat Islam di Filipina mungkin berasal dari kerajaan Islam di pulau-pulau jiran Indonesia yang mempunyai sejarah Islamisasi sebelumnya. Pada gilirannya, prinsip-prinsip ini digunakan sebagai model bahagian paling awal dari sirat Rasul Allah, yaitu biografi Rasulullah sebagai model mereka. Karya ini ditulis oleh Ibn Ishaq sekitar tahun 85 Hijrah hingga 151 Hijrah, atau sekitar tahun 704 Masehi hingga 768 Masehi. Perenggan pertama dalam pengislaman Ibn Hisham memuat silsilah Nabi Muhammad, melusuri keturunannya dari Adam sebanyak 48 generasi. Gaya ini tidak jauh berbeza dengan silsilah Bible Yahudi. Adalah menjadi kesalahan untuk melihat tarsila di selatan sebagai dokumen silsilah semata-mata. Sebenarnya mereka mungkin mengandungi keterangan mengenai beberapa tokoh yang disebutkan,
nama, tempat, dan data sebenar mengenai peristiwa sejarah pada masa lalu. Sebahagian tarsila bahkan merangkumi unsur mitologi. Sebahagiannya kini telah kehilangan makna asal bagi kita. Secara ringkas, tarsila dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan di luar fungsi salsila. Objektif ini akan dibincangkan dengan lebih terperinci di kemudian hari. Kami semua sangat terhutang budi kepada Dr. Najib Salibi untuk pengumpulan, terjemahan, dan penerbitan banyak tarsila dari Sulu dan Mindanao pada dekad pertama abad ini. Kami berhutang lebih banyak lagi kepada Salibi, memandangkan banyak dokumen ini telah dibakar atau hilang pada hari-hari terakhir pendudukan Jepun pada tahun 1945. Ini terutama berlaku untuk dokumen Sulu milik keluarga Kiram dan Haji yang harus dituliskan Imla Fakir Maulana Hamzah yang dimiliki oleh beberapa keluarga Muslim terkemuka di lembah atas Pelangi, dibakar pada tahun 1972 akibat pertempuran antara tentera pemerintah dan pasukan pemisah di daerah itu. Walaupun begitu, masih terdapat tarsila di antara beberapa keluarga di sana. Sekurang-kurangnya inilah yang telah kita jamin. Pada masa lalu, tarsila dijaga dengan cemburu dari mata orang-orang yang ingin tahu, terutamanya orang asing. Perlukan bertahun-tahun persahabatan dengan keluarga sultan dan ketua data untuk Salebi yang berasal dari Arab dari Lebanon untuk berjaya melihat tarsila dan menerbitkannya. Namun Salebi juga melewatkan beberapa perkara penting. Mungkin kerana tidak percaya. Sebagai contoh, dia tidak berpeluang melihat yang lain dari daerah Buluan dan Tawi-Tawi. Bagaimanapun, hutang sarjana Muslim Filipina kepada Salebi tetap tidak dapat ditaksir. Bahwa Sultan menjaga tarsila mereka dengan cemburu tidak bermaksud bahwa mereka tidak menyebarkan sebahagian kandungannya kepada orang asing. Untuk contohnya, Alexander Drembly yang berada di Sulu pada tahun 1761 dan 1764 dan yang mengenali Sultan Sulu Azimuddin ataupun Alimuddin di Manila, belajar dari Sultan dan Datuk terkemuka lain banyak perincian mengenai Sulu. Tarsila yang sesuai dengan diterbitkan oleh Salebi pada tahun 1908. Demikian juga Thomas Forrest yang berada di Maguindanao pada tahun 1775 dapat menulis imla dari Fakir Maulana Hamzah, seorang Sultan Maguindanao yang sedang berunding dengan tarsila mengenai data-data mengenai sejarah Maguindanao. Lebih-lebih lagi, Sultan nampaknya telah mengetahui salsila Sultan Sulu dan Brunei, sehinggalah mereka menyatakan bahawa mereka bersama-sama dengan Sultan Maguindanao mempunyai nenek moyang Arab yang sama di suatu tempat di masa lampau. Yang penting, beberapa Maguindanao tarsila menjadikannya titik untuk menyebutkan hubungan dinasti atau perkawinan antara keluarga kerajaan Maguindanao dan Sulu. Brunei silsilah juga merujuk pada perkawinan antara keluarga kerajaan Brunei dan Sulu. John Han yang berada di Sulu pada tahun 1814 nampaknya mempunyai maklumat tidak langsung mengenai pelbagai tarsila Brunei dan Sulu, mungkin dari rakan-rakan datuk. Walau bagaimanapun, ditulis dari ingatan, catatannya agak tidak boleh dipercayai kerana dia sering membingungkan Sultan yang berbeza antara satu sama lain dan acara menulisnya yang tidak perlu. Tiada siapa yang mempunyai pengetahuan mengenai karya Drembly dan sumber Spanyol
dapat dengan mudah mengenali salah pengenal pastian dalam salsila dan peristiwa sejarah yang dilaporkan oleh Han. Tidak kurang dari 7 sumber yang berbeza pasti ada padanya. Sekiranya dari menyatukannya bersama-sama, dia melaporkannya secara berasingan berdasarkan sumber yang ditentukan, dia akan lebih bernilai bagi para sarjana masa kini. Yang berikut adalah penerangan dan analisis tersila sulu yang diterbitkan oleh Salebi.